Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif surat 7. Ketahui olehmu bahawasanya adalah la ilaha illallah itu terkandung atas nafi dan isbat. Maka yang dinafikan dengan la ilah itu tiap-tiap satu daripada hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan yang diisbatkan dengan illallah itu daripada demikian hakikat itu Tuhan yang asa lagi tunggal, iaitu Allah Ta'ala. Dan didatangkan dengan mengisbatkan itu dengan lafaz illa kerana menyimpankan hakikat ketuhanan atas Allah Ta'ala. Artinya tiada dapat ada demikian hakikat ketuhanan itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala pada akal dan pada syarak sekali-kali. Dan makna. Hadirin sekalian, tambah sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat besar diberi kepada kita dengan dijadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat Islam melalui mak ayah kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah dibesarkan dalam keadaan mudah untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah disedarkan kita kefarduan menuntut ilmu. Alhamdulillah dibukakan pintu hati kita untuk hadir belajar dengan ta'alum, berguru untuk memahami pelajaran agama ni. Alhamdulillah syukur diberikan kita kesinambungan salasilah rantaian ilmu daripada Nabi SAW boleh sampai ke kita ni melalui alim ulama, tutup guru, pewaris Nabi yang mereka ni benar-benar telah memindahkan dan mewarisi ilmu yang didapati daripada baginda Nabi Muhammad SAW zahir dan batin. Alhamdulillah syukur pada kita dapat hadir pagi ini untuk meneruskan kuliah duha kita, bacaan daripada kitab Dhiyaul Murid, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu bahawasanya adalah la ilaha illallah itu terkandung atas nafi dan isbat. Artinya pelajaran kita nak belajar ni, yang ni adalah tafsil ataupun huraian apa yang telah kita belajar daripada asal makna yang telah disyarahkan oleh pengarang kita ni, yang telah kita bicara dulu. Makna la ilaha illallah secara ringkas itu. Antara lain kita bicara makna la ilaha illallah ni, kalau perhati balik apa yang dah belajar,
kata dia makna la ilaha illallah tu adalah menafikan ketuhanan daripada selain pada Allah Ta'ala dan mengisbatkan keasaan Allah, yang Allah sajalah pemilik ketuhanan. Allah saja memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ada kita sebut sekali lalu, iaitu Allah ni sabit bab ketuhanan pada dia, pandang pada sudut zat, pandang pada sudut sifat, pandang pada sudut perbuatan, dan pandang pada sudut pemilikan. Semua ni, yang ni dua makna besar ni. Allah makhluk bukan ilah, makhluk bukan Tuhan, makhluk tak memiliki uluhiyah, makhluk tak memiliki sifat ketuhanan. Itu kod bahasa dia. Jadi kalau makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Makhluk tak memiliki sifat ketuhanan, Allah saja memiliki sifat ketuhanan. Makhluk tak memiliki sifat uluhiyah, Allah sajalah memiliki sifat uluhiyah. Dan dengan disiplin belajar ke depan nanti insya-Allah, bila sebut saja ketuhanan ni mesti pandang pada empat sudut, empat angle. Pasal kita nak bahas setiap sesuatu pembahasan mesti ada 4 sudut ni, 4 angle ni dalam kaedah pembahasan kita, dalam kaedah agama, kaedah syarak. Bahkan kalau tengok luaran ni pun, manusia pun setiap apa pembahasan dalam bab makhluk, dia akan membahaskan 4 perkara ni sebenarnya: zat, sifat, af'al dan juga asar. Istilah asar tu bahasa kita pemilikan, bab zat. InsyaAllah panjang umur jumpa secara khas. Jadi makna besar yang nak dipaham tu adalah makna ketuhanan. Allahumma salli. Jadi apa pelajaran kita nak belajar hari ni? Belajar benda yang sama. Nak ambil faham hak tu juga. Cuma dia akan memperincikan pandang pada sudut istilah la ilaha illallah tu, sudut istilah nafi isbat. Pasal la ilaha ada istilah nafi kat situ, illallah tu ada istilah isbat. Jadi apa maksud nafi isbat? Hak ni yang kita nak ambil faham insya-Allah. Maksudnya kalau faham hak dulu, faham hak ni mudah. Dan tukut nak sebut ataupun macam ni. Kalau dulu tak faham, insya-Allah dengar hak ni faham. Mana-mana je boleh sebenarnya. Tapi kalau dulu pun faham, belajar hari ni insya-Allah lagi faham. Pasal apa? Pasal kita nak belajar ni ada sekalian, macam mana kita sebut dah dulu, kita bukan belajar terjemah. Dengar la ilaha illallah lama dah, sebut pun lama dah. Cuma kita ni kalau tak faham betul-betul, memang kita akan belum mencapai apa sepatutnya. Kita kena faham apa yang nak dipaham pada makna la ilaha illallah tu satu. Apatah lagi bila tak faham macam mana nak mencapai objektif ataupun maksud yang ada pada la ilaha illallah, yang sepatutnya kena faham macam mana. 2, dan bila kita tak faham nak capai tu macam mana, kita tak akan berusaha untuk mencapai kepada pencapaian tersebut. Itu masalah kita. So, kita bermula daripada makna pertama ni, apa dia? Kita tak faham betul-betul maksud la ilaha illallah tu. Bila tak faham maksud, kita tak tahu matlamat sebenarnya kalimah ni untuk buat apa. Lepas tu, bila kita tak faham matlamat, kita tak akan peduli dengan apa matlamat yang sepatutnya dicapai. Kalau kita ni selalunya bila faham matlamat dan apa pencapaian yang kita sedang dapat ni, kita pasti takkan puas hati pasal matlamatnya belum dicapai. Itu kot bahasa dia. Begitu juga pada la ilaha illallah ni, kalau kita tak faham betul-betul dan dengan istilah tadi tak faham makna dan tak faham apa sepatutnya pencapaian yang nak dicapai, apabila kita dah faham makna la ilaha illallah ni,
Itu yang kita akan dah berpuas hati apa pencapaian kat kita, khasnya dalam bab ketuhanan. Adapun pencapaian kita dalam bab lain daripada bab ketuhanan ni, yang ni memang kita tak pernah puas hati. Pencapaian bab harta pernah puas hati tak? Senyum tu okey lah tu, maksudnya. Kan kalau boleh nak tambah lagi nak harta. Pencapaian bab kenderaan macam mana? Dah tukar satu lagi kan. Tuan-tuan tak faham sudah. Saya sebut saya lah tu, saya bukan cerita tuan-tuan. Itu tukar lagi. Kan? Macam nak lagi tak? Kalau boleh nak tukar lagi tak? Nak tukar lagi tak? Memang dia nak tukar. Memanglah sifat manusia, tapi sifat manusia kita bawa kepada selain pada Allah Ta'ala. Itu masalah dia. Sepatutnya pencapaian kita, memang manusia ni sentiasa berubah. Bukan saja manusia, semua makhluk ni berubah. Tapi pastilah perubahan tu ke Allah Ta'ala. Yang tu lah. Baru kita akan faham ke mana kita nak pergi. Memang berubah, siang malam berubah. Kalau ada jam tak berjalan tu, rosak. Satu. Matahari kalau berhenti tu maksudnya Dajjal tu. Dah sampai. Dajjal pula selalunya bila dia keluar, selalunya matahari ni sehari semalam 24 jam. Yang ni setahun baru pusing satu pusingan. Satu hari 24 jam tu, dia akan jadi setahun. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Yang tu sewil lah tu. Maksudnya Dajjal muncul lah tu. Dajjal lah tu. Apa saya nak sebut ni? Nak berubah memang berubah. Tapi nak berubah ke mana? Yang tu lah. Jadi kalau kita berubah sama macam perubahan tu, tapi kehidupan kita tak faham matlamat, kita tak akan berubah kepada nak mencari hala tuju kita. Yang tu kot bahasanya. InsyaAllah bila kita faham La ilaha illallah ni, apa makna dia, kita akan sedar apa sepatutnya kena cari. Dan di situ nanti, dia akan ada istilah jati diri. Dia ada protect shield. Macam tu kot modelnya bahasa sikit. Protect shield apa? Kita tak terima fahaman Wahabi, Syiah, liberal, apa-apa. Fahaman, apa dia panggil, makrifat lepat. Mufilah kan, bahasa-bahasa itulah ni. Liberalisme, pluralisme. Apa lagi fahaman-fahaman tu, insyaAllah. Kita akan faham la ilaha illallah ni, kita dapat kalimah ni memang betul-betul kalimah thayyibah. Bahasa kalimah thayyibah ni apa? Kalimah yang sangat baik. Quran pun bagi isyarat, la ilaha illallah ni adalah kalimah thayyibah. Kalimah yang sangat baik. Yang baik tu tentang mana? Tak, kalau bahasa lain, thayyibah ni baik. Dengan bahasa lain juga kita sebut kalimah yang suci. Betul? Memang saya nak syarahkan tantu sikit. Kalimah yang suci. La ilaha illallah ni suci. Kita biasa dengar Islam agama suci. Betul? Mensucikan Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Suci. Kita dah sebut tak? Islam agama suci. Pasal apa Islam agama suci? Al-Quran kitab suci. Okay. Pasal apa kitab suci? Pasal apa agama suci? Pasal apa la ilaha illallah ni kalimah yang suci? Thayyibah tu baik. Thayyib maksudnya baik, bersih. Dia juga. Pasal apa dia panggil bersih, thayyib, suci, pasal apa? Yang ni yang kalau kita faham ni, dengan apa khasnya nak faham ni nanti, dengan syarahan ni nak berilah pada nafi isbat tu, memang kita akan tahu matlamat nanti, dan kita tahu apa pencapaian nak kena capai, dan kita memang tak akan puas hati dengan pencapaian yang ada ni. Sentiasa nak increasekan, nak menambahkan apa pencapaian ni ada, apa pencapaian ada. Kalau ada waktu kita banyak off dengan Allah Ta'ala, nanti kita akan cubakan on, nanti off. On, off. On, off. Dia akan ini tu. Tuan-tuan tak faham tu, tanya lain. Apa dia on, off tu kan? Kita sekarang ni banyak apa? Banyak. Okey. Macam mana off-nya? Off. Ngaji, bawa on. Semayang pun tak on. Off. Semayang tu daripada awal hingga akhir. Off terus. Ni masalah ni. Off apa? Off bab ketuhanan. Sepatutnya pencapaian paling besar bab ketuhanan lah.
Sepatutnya. Kan? Bila kita tak sampai bab tu, maksudnya kita dah tak mengikut spek dalam agama kita. Spesifikasi sepatutnya yang kita kena capai, tahap yang sepatutnya kita kena capai dalam pencapaian agama ni tak menepati piawaian dalam agama kita, dalam Islam. Mengikut piawaian Nabi SAW yang diajar para sahabat. Yang ada pewaris Nabi, mereka dah dapat kat kita tak cukup spek tu. Kita tak cukup spek, tapi kita rasa dah puas hati macam kita ni dah cemerlang dah dalam bab agama. Cuma yang tak cemerlang ni apa? Bab dunia je. Nanti yang dunia duk cari kecemerlangan. Tapi tak pernah nak cari kecemerlangan dalam bab ketuhanan ni. Tak pernah nak cari. Apa masalah kita? Pasal kita tak faham la ilaha illallah. Dan kita dah rasa selesa, dah rasa comfort zone duduk dalam apa keadaan yang ada ni. Kita cuma tinggal nak beramal sikit-sikit aja lagi. Macam tu kot bahasanya. Subhanallah, tak betul. Maksudnya kita belum dapat maksud kalimah thayyibah tu lagi. Belum ni. Kalau kita faham kalimah thayyibah nanti, insya-Allah kita akan faham betul-betul apa maksud kehidupan. Kita nak capai ke mana, pencapaian nak capai, dan kita memang takkan puas hati pencapaian kita dengan Allah Ta'ala. Dan pencapaian tu dari segi apa yang tak dah ada kat kita tak puas. Kalau katalah kita capai pun, nanti kena tanya lagi. Kau capai tu, kau faham macam mana? Kalau faham tu macam makrifat tu, contohlah saya guna bahasa tu. Macam makrifat tu, makrifat apa? Untuk faham, saya sebut istilah tu, bang. Saya sebut makrifat tu. Dia sampai tak payah semayang. Dia dah duduk satu tahap, semayang 24 jam. Semayang daim, nama dia kan. Siap dalil Quran lagi. Walladzina hum fi solatihim daimun. Semayang, sentiasa 24 jam semayang. Wow, handai. Semayang 24 jam semayang. Tapi semayang 5 waktu tak semayang. Kepala otak dia. Apa benda tu? Belajar ni mana? Yang ni yang masalah ni. Masalah. Jadi nampak macam faham tapi tak faham. Bahkan tak kena gaya boleh jatuh murtad tu. Pasal menafi syariat. Sekalipun dia kata ni syariat, hampa punya syariat kulit. Kami punya syariat isi. Wow. Ada syariat isi pula lah. Anak tok guru saya, dia buat misal senang je. Tuan-tuan tahu apa dia makrifat isi tak ada kulit? Tahu tak? Benda apa tak ada kulit? Tuan-tuan jawab. Kereta ada kulit tak? Kereta ada body, kulit tu body dia lah. Masjid ada tak dinding? Kulit lah tu. Buah semua ada kulit. Apple pun ada kulit. Biji janggut tu, walaupun biji ni di luar, buahnya tu pun ada kulit. Kulit cara dia lah kan. Buah jambu buah kulit ada. Tapi kulit dia taklah kena kopek. Boleh makan itu. Boleh faham saya sebut apa tak? Benda apa tak ada kulit? Tak jumpa lagi. Kita ada kulit. Kita. Ayam. Babi. Babi pun ada kulit. Apa benda tak ada kulit? Senang je. Jawab. Tai. Tai ada kulit. Siapa jawab? Boleh. Tai ada kulit tak? Akidah makrifat macam tu nak isi ya akidah tai. Ini bahasa Tok Guru kan. Bahasa dia pun dalam, dia pun faham. Kemas. Dia buat misal pun dengan maksud saja. Saya nak syarah tu untuk apa prinsip dan konsep je. Tak masuk pelajaran lagi. Mukadimah je. Supaya insya-Allah kita bila faham tu tahu apa nak cari. Allah Ta'ala akan beri proteksi dekat kita. Walaupun kita tak capai apa sepatutnya capai. Kadang belajar pun dah tinggi dah katalah gitu. Tapi pencapaian masih rendah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang nak dicapai. Dan kita banyak muhasabah diri. Ya Allah. Dhaifnya aku ni. Aku sepatutnya macam ni. Tapi ya Allah, itu yang kita duk merintih. Kita iktiraf kesalahan kita. Kita mengaku aku zalim banyak. Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi-nabi dan Rasul, tuan bayar tau. Dia orang ni sangat taat, gila punya dengan Allah Ta'ala. Kita belajar
Akidah Rasul-Rasul ni, Nabi Rasul maksum, tak ada dosa langsung. Tak ada dosa langsung. Tapi apa? Nabi Adam ni dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Tak ada dosa tu. Nabi Yunus dia kata apa? Bukan ada dosa tu. Ada orang kata Nabi Yunus berdosa, satu kena telan ikan, kau jawab baik-baik, tampar mulut lagi. Kau salah silap boleh kufur akidah tu. Pasal kau kata Nabi Yunus buat dosa. Ada orang kata Nabi Yunus buat dosa, dosa dia tak macam dosa orang biasa. Dia dosa Nabi-Nabi. Nah, dah dosa Nabi-Nabi bukan dosa lah. Zaman lah ni orang pelik-pelik lah. Pelik-pelik dia cuma. Tok guru kita ajar cantik lah. Nabi Rasul maksum, tak ada dosa. Macam tu lah. Kita nampak rupa dosa, dosa bukan dosa. Tu rupa je dosa. Makan buah khuldi pada Nabi Adam, rupa je dosa. Siapa kata dosa, kufur. Bahasa mudah tu Pasal buat dosa pada Nabi Rasul adalah mustahil. Mustahil bukan mustahil adat, mustahil akli. Wajib amanah, wajib taat. Takkan buat benda nama haram, makruh, khilaf aula. Sekali benda harus buat atas nama nafsu pun takkan buat. Dia akan buat semuanya taat. Nabi Rasul. Dalam duk taat tu dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak fokus tanggungjawab tu. Aku ni zalim ya Allah. Aku ni sebahagian pada orang zalim. Aku ni zalim. Kalau Nabi Rasul macam tu, kita sepatutnya macam mana? Soal, macam mana dia boleh rasa kedudukan dia masih menzalimi diri dia? Pasal apa? Pasal dia faham mana la ilaha illallah. Kita tak faham. Lepas rasa tak diri kita zalim? Sekarang ni jawab. Sekarang ni, rasa tak kita zalimi diri dah? Rasa tak diri kita zalimi diri dah? Ya. Memang duk mengintip, ya Allah, aku ni banyak zalim diri aku ni jahat. Ada tak? Duk rasa okey, tak pernah dah istighfar pun. Betul kan? Ikhlas kan? Jawab ikhlas. Ikhlas jawab kan? Tak payahlah munafik-munafik itu kan? Ikhlas jawab kan? Kita duk rasa okey tak? Duk rasa okey ke rasa tak okey? Entah tak hati nak jawab? Rasa puas lah kan? Tak cuti pula rasanya. Contohlah kan, orang yang cuti, yang tak ada cuti, tak ada masalah kan? Cuti. Ini dia cuti relax sikit. Agar relax tu. Jadi, nak mengaji pun lah. Sambil-sambil tu, mengaji pergi lah. Astaghfirullah. Ni kita. Kita duk rasa performance, kita dah in a great performance. Macam tu kot. Ujung putih sikit lah. Cukup dah. Tinggal nak habiskan sisa hidup aja. Haji pun buat dah. Sikit, cukup. Jadi insya-Allah Allah Taala protect kita daripada kesalahan-kesalahan tu. Dan protect satu, lepas tu dan kita itu yang saya sebut ni, walaupun katalah pencapaian taat macam Nabi dengan elok-elok ya, takkan sampai punya tahap tu. Kita pun rendah sikit. Sekalipun pencapaian taat macam wali, kita ni wali apa kan? Tapi kita tahu siapa kita dan kita tak pernah puas hati dengan apa yang ada. Bukan tak pernah puas hati apa yang ada dalam bentuk dunia tu. Pencapaian yang kita duk on dengan Allah Ta'ala tu. Takkan puas hati. Apa tak lagi? Off dengan Allah Ta'ala. Lagilah. Kita memang duk risau je. Aku ni dah cuba dah buat macam-macam. Tapi duk off je dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan semua tak apalah. On aja. Saya off aja. Sajalah bahasa-bahasa tu tak ada niat nak kata-kata siapa pun. Siapa kena nasib lah. Ngaji ni kadang-kadang orang terasa ke dia kan. Ustaz ni kira ngata orang aja. Sembang-sembangnya ngata orang. Kamu nak rasa tu punya pasal lah kan. Udahlah tu kan. Marah dia orang kita sebut itu. Dia sampai kita tak boleh label, tak boleh. Kita cop orang tak boleh. Nak kata kita jahil, bodoh pun tak boleh. Jadi kena puji je orang ni. Orang ni kita kena puji. Tuan-tuan nak cemerlang. Wah, apa ngajar tu bodek namanya.
Kita nak bagi orang duduk zon selesa je. Tuan-tuan semua dah pandai duk masuk tapi duk mengaji alim dah pondok, dah boleh sembahyang 5 waktu, tuan-tuan dah ahli syurga dah. Jangan risau, Allah Taala dengan rahmat dia akan masuk kita dalam syurga. Saya bukan kaki bodek itu. Saya tak mengaji macam tu. Saya mengaji tok guru jenis ajar kita muhasabah diri. Muhasabah diri. Dan saya duk sebut macam ni, nak bagi sedar kata kesalahan, menzalimi. Tu tahu tak? Nabi itu dia boleh kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Patutnya kita lagi lah. Tapi tidak. Tapi tujuan tu nak sebut apa? Supaya boleh kenal siapa kita. Ada orang dia tak suka bahasa mengenal diri. Untuk letakkan diri bodoh, berdosa, maksiat, zalim. Katalah dengan bahasa gitu. Dia kalau boleh nak kena puji ya, bagus, taat, ahli soleh, orang soleh, ahli syurga, jamin ahli syurga. Kalau boleh dia nak kata gitu. Para sahabat yang dijamin ahli syurga, dia tak pernah bila Rasulullah kata, Abu Bakar, Abu Quhafah fil jannah, Omar fil jannah. Rasulullah pernah jamin macam tu kat sahabat. Sayyidina Omar ni dalam syurga, kata Rasulullah. Macam mana? Dia tak pernah kata, hore, hip, hip, hore. Tak ada pasal. Sebut kata Omar fil jannah. La haula wala quwwata illa billah. Apa? Dia akan faham, dia faham tauhid, kena bagi tahu maklumat menggembirakan macam tu pun. Macam mana? Dia satu tu semua limpah kurnia kat aku. I'm nothing, you know. Dia tak ada orang tahu. Kita kalau kena puji sikit macam mana? Tak payahlah puji badat, puji baju je. Biro tu, nawan tu. Bersih je tengok. Sejuk mata mandang. Contohlah. Saya tengok jahitan dia halus saja. Macam kita, kena puji color pun. Kembang tak kira. Sayyidina Omar dipuji ahli syurga ni. Omar fil jannah. Tak ada. Kosong. Bahkan apa nikmat yang dia dapat tu, memang atas istilahnya, hadir hati sentiasa. Apa dia? Haza min fadli rabbi. Hebat macam mana pun. Innama alainal balaghul mubin. Ni akidah-akidah Nabi Rasul ni. Inilah akidah-akidah para awliya ni. Pasal mereka pewaris Nabi. Tutup guru kita ajar kita macam ni lah. Satu kita belajar faham betul-betul la ilaha illallah ni, memang kita akan istilahnya faham maksud itu. Dan kita akan jadi sifat macam mana sifat mereka. Apa dia? Tak pernah rasa lega dan puas hati dengan pencapaian demi pencapaian dalam bab ketuhanan. Kita sembang dalam bab tu. Ada orang tak pernah belajar pun bab ketuhanan. Ada orang betapa, apa nak sebut, berapa nipisnya fahaman dalam bab ketuhanan. Ada orang tak faham pun bab ketuhanan ni apa dia. Tak tahu langsung. Nak faham la ilaha illallah tu. Dia faham macam ni lah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Aku dah sembah Allah, aku nak buat apa lagi? Tinggal nak tambah amalan sikit-sikit je. Sembah Tok Kong tak pernah kata. Masa tak semayang dulu pun dia tak sembah Tok Kong kan. InsyaAllah ada pelajaran di situ nanti kita jumpa. Jadi kita la ilaha illallah tu atas pelajaran hari ni. Tu dia sebut. Adalah la ilaha illallah tu terkandung atas nafi dan isbat. Ada dua. Ayat dia pendek kan. Tapi nak fahamnya tu, huraiannya tu panjang. Dan panjang tu memang kena panjang lah. Pasal apa? Ayat pendek memang kena huraian panjang. Pasal Quran ni mukjizat. Kalam Nabi kita jumpa lah istilahnya dipanggil Jawami'ul Kalim. Kita baca syair Melayu pun tak faham. Dengar peribahasa Melayu pun kena tak faham. Takkan tiba-tiba baca Quran la ilaha illallah rasa dah faham. Ya betul. Boleh faham saya sebut apa? Dengar kata-kata bahasa Inggeris, pujangga-pujangga, bahasa apa Shakespeare tu pun, yang tu pun kita tak faham. Takkan baca Quran, baca hadis sekali faham, baca sebut, sekali baca faham. Ya betul. Alhamdulillah tu dah faham belum? Bismillah tu pun dah faham belum? La ilaha illallah pun dah faham belum? Itu kalau ikut faham syariat lah. Bismillah cukup dah. La ilaha illallah pun cukup dah. Alhamdulillah pun cukup dah untuk kenal bab ketuhanan. Tapi kita tak cukup. Pasal apa? Terlalu nipis faham kita. Cuma nak mengaji balik kalau apa teras dia? Sini. Apa dia? La ilaha illallah. Atas nak baca ni. Apa dia? Nafi isbat. Baik. Masuk pelajaran kita.
Jadi sekali lalu saya dah sebut kepentingan nak belajar ni dan pencapaian nak capai. Dengan tu kita akan faham matlamat. Dan kita memang tak akan puas hati dengan pencapaian yang ada pasal kita tahu matlamat nak capai tu apa. Nanti dengar sekali lalu. Bagi faham telan pelajaran dulu. Nafi, isbat. Pasal pelajaran kena jalan. Amal, faham tu atas syarahan, nasihat tu tegur kita. Amal kena amal kan. Latihan kena latihan. Walaupun pencapaian belum dapat apa yang sepatutnya, ilmu terpaksa mesti kena belajar, takkan tak kena belajar. Kita pula passion kadang-kadang kalau tak belajar tak amal langsung. Bila belajar dengan tu insya-Allah cuba nak mempertingkatkan amal. Dan amal ni amal apa? Besar sekali, amal hati lah saya sebut on tu. Amal apa? Amal kerja fikiran, akal ni nak bekerja ni bekerja ke mana? Macam tu kot bahasa dia. Kadang kalau saya sebut amal hati pun, macam mana kata amal hati tu? Yang tu pun orang tak faham. Baik. Jadi la ilaha illallah ni terkandung atas nafi dan isbat. Baik. Jadi nafi tu ambil dari mana? La ilaha tu. Tu dipanggil nafi. Kalau dengan terjemah harfiah dia, apa terjemah sekali lalu? La ilaha, apa dia? Tak, yang tu je, tak payah sambung. Nak tu tiada Tuhan. Saya to'al begini sikit. Tu nafi tu. Yang tu nafi bagi faham sikit. Ilallah, tu dipanggil apa? Itulah isbat. Pelajaran mesti ambil. Jangan buat belengur bodoh, steam. Macam makan nasi lemak 10 bungkus tu. Boh itu. La ilaha dipanggil apa? Nafi. Ilallah dipanggil apa? Isbat. Isbat. Nafi mana apa? Bahasa lain? Tolak. Menidakkan. Isbat mana apa? Menetapkan. Isbat tu daripada sabit. Mensabitkan kesalahan. Boleh dengar? Apa makna sabit kesalahan? Maksudnya kena betul-betul tu. Awak telah dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara disebabkan kesalahan. Mencederakan isteri awak sampai ke tahap patah kaki. Contoh. Sampai lebam mukanya. Contoh. Gilanya. Hadis saya nak cerita sabit kesalahan tu. Sabit maksudnya apa? Dengan bukti jelas, terang, nyata, tanpa ragu-ragu. Nak sabitkan kesalahan. Jadi nak isbat tu maksudnya terang, jelas, bukti, nyata. Tanpa ada ragu-ragu. Disabitkan ke Allah Ta'ala. Isbatkan ke Allah Ta'ala. Nak pergi faham perkataan isbat tu. Isbat tu. Jadi la ilaha tu nafi. Ilallah tu dipanggil isbat. Baik. Kita ambil terjemah dulu. La ilaha. Kita tengok faham tak faham. Selagi kita baru kita tengok rupanya aku tak faham rupanya. Dulu belajar dah pun tak faham lagi. Ya. Terjemah apa? Tiada Tuhan. Tu la ilaha illa Allah. Melainkan Allah. Tuan-tuan tahap faham apa yang nak dinafi, apa yang nak disebut. Kalau tuan-tuan tak kerti nak hurai tu, maksudnya memang tuan-tuan tak faham tu. Pasal ada soalan, bila tanya tu tuan-tuan tak faham apa. Nafi apa? Sebab apa? Nak nafi apa sebenarnya? Kalau kata, nak nafi tiada Tuhan. Kau nafi kata tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, kafir. Memanglah, saya bukan tanya hal tu. Saya tanya nafi tu je. Para ulama kita kata macam ni, nafi isbat. Nafi tu pun dah tauhid dah. Isbat tu mengukuhkan tauhid. Ingat. Nafi tu pun dah tauhid dah. Isbat ni nak mengukuhkan tauhid yang telah dinafi. Nak nafi apa? Kalau tiada Tuhan, itu dah tauhid. Kata tak ada Tuhan, tauhid ke kafir? Kafir tak? Kenapa? Tak ada Tuhan. Menafikan tak ada Tuhan, kafir. Bagi faham. Kan? Betul, la ilaha ni menafi apa?
La ilaha ni bukan menafi Tuhan. Bukan. Menafi apa? Baca tak gila kan? Menafi apa? Menafi sifat ketuhanan. Ya, bukan menafi Tuhan. Tu menafi sifat ketuhanan. Sifat-sifat Tuhan. Kalau tak faham sifat ketuhanan tu apa dia? Sifat-sifat Tuhan. Menafikan ciri-ciri ketuhanan. Pasal maksud la ilah tu bukan nafi la ilah tu. Tapi menafi uluhiyah. Tu bahasa Arab dia. Yang tu yang kita dah belajar yang lepas. Maksud la ilaha illallah ni nafyul uluhiyati amma siwahu. Itu dia sebut tu. Cuma yang dulu tu disebut dengan baca itu terjemah. Kita mungkin tak perasan. Ni kita dia khas sebut nafi. Jadi sekali lagi, nafi. Nafi tu nafi apa? Okey, faham. Alhamdulillah. Menafi sifat ketuhanan. Jadi la ilah tu bukan maksud dia ilah. Maksud dia yang dikenaki situ adalah uluhiyah. Uluhiyah ni apa pula beza dengan ilah? Ilah tu Tuhan. Uluhiyah sifat-sifat ketuhanan, ciri-ciri ketuhanan. Baik. Dan bila sebut kata menafikan sifat-sifat ketuhanan, menafikan sifat ketuhanan daripada siapa? Tu, jawab tu lagi. Baca, sagi baca. Tuan faham tu? Baca lagi, tuan baru akan faham. Allahu Akbar. Oh, ini ke maksud dia? Baru faham nanti. Kalau baca awal-awal, tuan-tuan lagi duk sibuk mikir baca tu. Dengar tu. Tu yang ni lah kena mengaji ya, Pak. Dia mengaji ni proses pembelajaran tuan-tuan. Dengar huraian. Sagi baru tuan-tuan tahu apa bacaan. Mesti macam tu. Kalau baca, tuan-tuan cuba faham kan. Tapi tuan-tuan tak dengar apa huraian orang. Cuba pergi faham. Tuan-tuan cuba nak faham sendiri. Alat pun tak ada. Kefahaman pun tak pernah belajar daripada guru yang lain. Tuan-tuan tak fahamnya. Tak faham. Satu, bila tanya tak faham, tak boleh jawab tu maksudnya tak faham lah tu. Kan? Kita je rasa macam faham. Sekali lagi. Ni bukan nak marah orang ni saja, nak bagi nasihat macam tu kan. Okey. Apa nak cerita. Jadi, nak menafi itu, menafi ketuhanan. Bukan nafi Tuhan. Nahi Tuhan kafir. Kalau ada muskil, nanti yang tuan-tuan kena bagi fek. Kenapa pula bukan nafi Tuhan? Saya boleh jawab dari sudut nahu, tata bahasa dia. Boleh. Tapi saya suruh dari si konten makna. Baik. Jadi kalau kata menafikan ketuhanan, ni prinsip ni. Menafikan ketuhanan ni menafi sifat. Maksud ketuhanan ni sifat. Menafikan yang bersifat, menafikan ketuhanan, pastilah nafi daripada siapa? Boleh faham? La ilah ni, la uluhiyata ni, tak ada yang bersifat ketuhanan ni. Siapa yang tak ada sifat ketuhanan ni? Siapa? Makhluk. Jadi la ilaha tu maksudnya apa? Nafyul uluhiyati amma siwahu. Itu saya baca balik teks yang lepas. Maksud la ilaha tu, nafyu. La tu dengan mana nafyu? Menafi. Tu yang kata nafi tu. Menafikan nafyul uluhiyati amma siwahu. Menafikan sifat ketuhanan daripada selain Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, apa dia selain Allah Ta'ala? Menafikan ketuhanan daripada makhluk. Maksudnya makhluk tidak memiliki sifat dan ciri ketuhanan sama sekali. Selalu kita sebut sembah-sembah tak? Tinggalkan bahasa sembah tu. Pasal nanti dia ganggu nak faham. Jadi, Jadi, la ilah tu apa? Menafikan ketuhanan daripada makhluk. Maksudnya makhluk takkan ada apa-apa nama ciri ketuhanan. Boleh? Satu, dengar. Bila makhluk tak ada sifat ketuhanan, soal, dah tauhid belum? Soalan tu pun mencabar sebenarnya, mikir tak? Makhluk tak ada sifat ketuhanan. Dah tauhid ke belum? Kenapa dah tauhid? Yang ni lah istilah Arab ni panggil, bila disebut yang ni mantuk dia, maksudnya lafaz yang disebut, apa mafhum dia?
Oh, mafhum ni apa pula? Mantuk ni apa? Yang ni lafaz yang disebut, dia mesti ada makna di sebaliknya. Kalau saya kata, pakcik ni rajin orangnya. Ayat tu dah perfect ke belum? Perfect sentences ke unperfect sentences? Ngaji tak ngaji bahasa Inggeris ni? Bahasa ayat tu dah cukup ke belum ke ayat tergantung? Tergantung lagi. Pakcik ni cerdik orangnya. Apa faham? Saya kata rajin tadi tak? Pakcik ni rajin orangnya. Cukup tak? Faham tak? Faham tak? Apa faham sebaliknya? Dia bukan malas. Pakcik ni lelaki. Apa sebaliknya? Pandai. Pakcik ni taat orangnya. Taat. Bukan ahli maksiat. Pakcik ni ahli masjid. Sebaliknya. Bukan ahli disko, bukan ahli pasar malam. Mestilah faham je tu. Mesti bila sabit yang ni, mesti ada opposite dia. Ternafi. Satu kita belajar. Rasul ni sidik. Tengok. Ada benda dah belajar dah khatam kitab dah dulu Rasul ni sidik. Apa faham? Rasul ni benar. Apa faham? Mustahil bohong. Dia bagi cerdik tu. Bagi faham. Ini istilah kaedah ulama ajar kita nak ambil faham. Ada mantuk dan mafhum. Maksudnya lafaz yang disebut dah ada makna di sebalik opposite dia. Mesti di sebalik itu ternafi je. Rasul amanah, apa faham? Mustahil khianat. Rasul tabligh, apa faham? Mustahil menyembunyi. Okey, balik kepada masalah kita. Tak ada sifat ketuhanan pada makhluk. Apa faham? Yang tu slow sikit tu. Pasal kita tak belajar sipil tu. Nak isbat apa? Sagi, tiang takut tu, takut tak faham tu, tiang datang isbat tu. Sagi saya kurang sudut bahasa tu. Jadi, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Apa fahamnya? Bukan. Dia ada ayat sebalik. Bila makhluk tak layak sifat ketuhanan, yang layak sifat ketuhanan hanya Allah. Dua je yang kita nak bincang. Makhluk, satu lagi. Lawan makhluk apa? Khalik makhluk. Ma siwa Allah, lawan dia Allah. Selain Allah Ta'ala, opposite dia makhluk, lawan dia Khalik makhluk. Bahasa Arab tu lah kan. Kalau sebut lawan dia Allah, opposite dia Allah. Atas kata nak banding kebab ketuhanan ni, Allah. Selain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Bila Allah Tuhan, Allah saja bersifat ketuhanan. Manusia makhluk, dia mesti bersifat makhlukiyah. Allah ilah, dia saja bersifat uluhiyah. Tu nak pergi faham tu. Yang tu bahasa dia. Jadi makhluk tak akan ada sifat ketuhanan sama sekali. Jadi nak nafi tu, nafi apa? Menafikan ketuhanan daripada makhluk. Makhluk tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Asal fokus saya. Dah tauhid belum? Tauhid dah. Alhamdulillah. Tapi nak kemas lagi tak? Illallah. Okey. Melainkan Allah. Terjemah melainkan Allah. Melainkan Allah. Apa yang nak diselainkan pada Allah Ta'ala ni? Yang bila selain pada Allah Ta'ala, nanti apa yang nak diisbatkan Allah Ta'ala ni setelah dinafikan uluhiyah tu daripada makhluk tu? Boleh faham? Saya punya bahasa Melayu. Saya cakap Melayu tu. Kan? Faham? Melainkan Allah. Soal. Yang tu sepatutnya kalimah tauhid juga tak? Tauhid juga di situ. Dia mentaukidkan, menyungguhkan makna yang pertama pada la ilaha, pada bab nafi tadi. Jadi illallah, melainkan Allah. Soal, ayat sempurna ke ayat tak sempurna situ? Perfect sentences ke? It's not a perfect sentences. Perfect sentences. Apa maksud illallah, melainkan Allah tu? Apa maksud melainkan Allah Ta'ala ni? Macam ni.
Melainkan Allah saja yang bersifat ketuhanan. Jadi, boleh faham? Jadi yang itulah isbat. Okey. Melainkan Allah. Okey. Itu terjemah kan? Nak isbatkan apa kepada Allah Ta'ala ni? Mengisbatkan ketuhanan pada Allah Ta'ala. Itu yang melainkan Allah. Maksudnya apa? Allah jua bersifat ketuhanan. Jadi makna kedua ni dengan pelajaran kita dah belajar dulu apa dia? Isbatul uluhiyati ataupun isbatul wahdaniyati lahu ta'ala bil uluhiyah. Itu bahasa Arab dia. Isbat ni isbat apa? Mengisbatkan keesaan Allah saja memiliki ketuhanan. Allah sajalah bila dia Tuhan, dia sajalah yang bercirikan ciri-ciri ketuhanan. Makhluk bila makhluk mesti bercirikan makhluk. Makhluk takkan ada apa-apa ciri ketuhanan sama sekali. Tu. Boleh? Faham? Boleh? Saya rasa saya lagi laju sangat, tak faham kan? Baik, jadi antara makna pertama, tiadalah sifat ketuhanan pada makhluk. Okey? Melainkan Allah, maksudnya melainkan Allah sajalah yang memiliki sifat ketuhanan. Jadi la ilaha illallah ni asalnya ada 2 sentences. Tapi telah diringkaskan jadi 1 dalam bentuk nafi dan isbat. Asalnya apa? Inilah asal dia. Saya takdirkan 2 makna ni. Para ulama kita pun takdirkan 2 makna ni. Mana ayat asalnya macam ni? Makhluk tidak memiliki sifat ketuhanan. Allah jua memiliki sifat ketuhanan. Jadi tak mana ada ciri yang kita nak pandang tu tak mana? Antara makhluk dengan Allah Ta'ala ni. Nak pandang tak mana? Tang ketuhanan tu. Satu ayat ringkas dia susah macam mana? La ilaha illallah. Tak adalah yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Tiada yang bersifat ketuhanan. Dia tak sebutlah macam ni. Tiadalah makhluk yang bersifat ketuhanan. Satu ayat pertama. Allah sajalah yang memiliki sifat ketuhanan. Tapi bila la ilaha illallah, dia akan jadi sangat ringkas lah. Apa dia? La ilaha illallah. Tiadalah ilah melainkan Allah. Tiadalah bersifat ketuhanan melainkan Allah. Tiadalah bersifat ketuhanan. Itu nafi tu. Nak nafi ketuhanan daripada siapa? Nak menafikan ketuhanan daripada makhluk. Makhluk tak ada sifat ketuhanan. Ilallah melainkan Allah. Nak isbatkan sifat ketuhanan ke siapa? Melainkan Allah sajalah. Allah jualah yang memiliki sifat ketuhanan. Itulah isbatnya. Satu, nafi dah tauhid. Lagi? Isbat mengukuhkan tauhid tadi. Boleh? Nafi itu dah tauhid. Isbat tu mengukuhkan tauhid tu. Satu saya ngaji, tutup guru dah sebut, dia kata apa? Kalimah la ilaha illallah ni antara nama dia dipanggil kalimah thayyibah. Nafi itu pun dah thayyibah dah. Isbat ni thayyibah sekali lagi mengukuhkan thayyibahnya pada nafi itu. Pasal la ilaha, tauhid dah tu. Apa maksudnya? Tak ada sifat ketuhanan sama sekali pada makhluk. Dah tauhid belum? Dah. Pasal dia akan, maksudnya makhluk tak akan ada sifat ketuhanan sama sekali. Huraian ketuhanan nantilah kan. Bagi faham sipir itu dulu. Belajar ni mesti step by step. Saya bagi sekali lalu tuan muntah hijau lagi. Saya dah bagi satu ni. Yang ni yang tertib kitab kita. Mula-mula dia bagi secara umum, secara ijmali. Dia bagi tafsili. Ni baru kita langkah pertama. Hari ni pelajaran pertama. Untuk faham tafsil. Untuk baru mula-mula nak masuk la ilaha illallah ni, nafi isbat. Mula-mula sekali nak telan. Okey. Jadi la ilaha tu, yang ni saya nak sebut kalimah thayyibah tadi. Jadi la ilah tu dah kalimah thayyibah dah. Maksudnya tauhid dah apa dia? Makhluk bukan ilah sama sekali. Makhluk tak akan ada sifat ketuhanan sama sekali. Melainkan Allah jualah yang mempunyai sifat ketuhanan.
Boleh? Tuan tu dulu soalan kalau ada. Agak-agak ada berat ke apa ke. Tak faham nafi, sebab mana nafi ketuhanan. Soalnya tak ada orang nak boleh faham sesuatu macam ni. Tak ada orang. Dia nak kita buku yang nak boleh faham sesuatu. Dia ada, cuma kita tak jumpa Tok Guru tu. Itu ya sebenarnya. Cuma lain Allah, kita sampaikan Allah. Ya. Sikit, okey. Baik, dengar. Kalau gitulah kat pakcik khabar gitu, dengar. Apa pasal ramai orang cerita macam tu? Cuba jawab sikit. Pasal itu terlibat pada dalam buku. Itulah kata buku. Itulah buku. Kitab memang ada. Buku pun sebenarnya ada. Buku pun sebenarnya ada. Tapi kepala otak baca tak faham. Kepala otak tak boleh mencerna. Tak boleh menghadamkan kefahaman tu. Pasal faham lain, baca lain. Ngalai lo. Tuan-tuan tak percaya, tak pernah ada pengalaman baca buku punya pasal. Dan itu ya. Dari faham mereka. Yang tu lah common knowledge yang orang nak dengar lah. Yang tu yang kita punya pengetahuan jadi common tu. Dah dia common knowledge. Saya nak guna bahasa tu. Common. Nama pun common knowledge. Tuan-tuan faham bahasa Inggeris? Common knowledge tu faham tak? Can you understand me? What's the meaning of common knowledge? Maksudnya satu pengetahuan am. Malaysia negara Islam. Common tak? Very common. Tengok DAP yang perintah. Kasar sikit weh. Mencuri tak potong tangan. Tapi kata negara Islam. Kan very common. Very common. Nah, common tu. Common. Kita, cara berfikir tu tak. Saya nak cerita common knowledge tu. Orang Malaysia baik-baik. Pencuri ada juga. Penyamun pun ada. Yang bunuh budak, kidnap, jual organ pun ada. Macam-macam. Kata Malaysia orang baik, Malaysia bagus. Bagus lah. Common. Tapi bila detail, command. Yang lelaki jadi perempuan, command. Okey, cukup. Saya carah tu. Ini saya panjang hak tu. Okey. Apa yang nak diisbatkan pada Allah Ta'ala tu? Apa yang nak diselainkan pada Allah Ta'ala tu? Yang nak diselainkan pada Allah Ta'ala yang daripada hak nafi tadi lah. Tadi, nafi apa tadi? Nafi ketuhanan daripada makhluk. Okey? Bila ketuhanan tak ada pada makhluk, melainkan Allah, apa yang nak diselainkan pada Allah Ta'ala tu? Ketuhanan lah. Maksudnya, kalau makhluk tak ada sifat ketuhanan, melainkan Allah, apa? Faham kan? Allah sajalah memiliki ketuhanan. Itulah apa yang nak diselainkan tu. Okey, balik. Soalan lagi. Apa situ? Sangkut apa-apa? Boleh? Soalan tanya, boleh tak baca, memang kadang-kadang ada orang faham tu, tiada dah Tuhan yang bersifat ketuhanan. Tiada dah Tuhan yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Memanglah Allah saja bersifat ketuhanan. Mana ada Tuhan lain dah selain pada Allah Ta'ala. Jadi yang kita nak nafi itu, nak nafi Tuhan ke, nak nafikan ketuhanan? Boleh faham? Nak nafikan Tuhan ke, nak nafikan ketuhanan? Jawab tu dulu. Bagi faham betul-betul sentence tu. Soalan tu bagi faham betul-betul. Nak nafi Tuhan ke, nak nafi ketuhanan? Menafi ketuhanan, bukan menafi Tuhan. Tuhan nak nafi apa? Tuhan memang ada. Yang masalahnya sekarang, ketuhanan tu diiktikadkan kepada selain pada Tuhan. Itulah masalah jadi syirik tu. Tuhan tetap ada Tuhan, tapi kat Tuhan tak diisbatkan ketuhanan kat dia. Selain daripada Allah Ta'ala, ke dia diisbatkan ketuhanan. Itu yang ada orang sembah batu tokoh satu hal. Lega sepatutnya lega dengan Tuhan ke lega dengan makhluk. Ya. Tapi
sebut Allah tak lega pun. Tapi sebut duit, nak sebut apa? Diesel turun sekupang macam. Ai, rasa lega sikit lah. Walaupun tuan-tuan pakai petrol je pun. Petrol pun turun juga je. Oh, 4 sen. Petrol 4 sen. Saya pakai kereta diesel sekarang. Saya 10 sen. Saya untung lagi. Kalau turunlah 5 kupang je ni, pangkah terus. Pakatan Harapan. Pangkah tu bukan tak suka. Pangkah pilihan raya tu. Orang tak percaya dengar. Tak mustahil dalam masa-masa terdekat dengan pilihan raya esok, dia turun 8 kupang. RM1 dia turun. Tuan-tuan tak percaya dengar. Saya bukan wali nak pergi apa perangkaan masa akan datang. Tapi saya boleh baca apa dia orang buat. Dia telan dulu semua, dia borong semua habis, tak habis semua tanah Melayu dia beli daripada tabung haji. Ya, sekarang masa aku nak pergi. Dulu hampa duk kutuk aku Sekarang hampa akan sujud dekat aku. Tol dia turun baru 18%. Esok dia turun 80%, tuan-tuan nak kata apa? Wah, inilah kata yang telah dikota. 5 tahun lagi pilihan raya macam mana? PRU 15 macam mana? Kau buatlah apa pakat nasional, pakat transnasional, apa perkara apa fungsi nasional, kau buatlah pakat apa pun, dia tak pandang kau, dia tengok apa yang telah diberi. Tu sikit politik. Kita bukan ngaji politik. Kita ngaji tauhid. Tapi di tauhid tu yang menyebabkan kita salah berfikir pasal politik macam ni. Politik apa ni? Politik dunia. Cerita dunia tu, politik dunia. Kerenah tribulasi dunia. Makan nasi rasa kenyang tak? Dah hilang ketuhanan kepada Allah Ta'ala. Rasa Allah bagi rezeki, Allah bagi kenyang. Allah bagi makan aku. Hilang ketuhanan tu daripada Allah Ta'ala. Kita taklah kata Allah tak kenyangkan aku. Kita tak pernah ada fahaman gitu. Tapi tak isbatkan ke Allah Ta'ala. Isbat tentang faham apa? Dengar saya sebut. Contoh, saya nak contoh isbat ni. Nak bagi contoh isbat. Ada isteri tak? Sayang tak? Tanya pun sayang. Tak isbat betul-betul. Kalau sayang dah, mana? Tak payah tanya. Memang hati duk sayang. Memang duk isbat sentiasa. Isteriku. Saya bagi contoh ya. Saya tak sebut nanti tuan tak faham saya sebut apa. Saya punya keadaan kondisi apa ni. Isteriku. Contoh lah. Dia lah masak. Dia jaga anak aku. Dia jaga rumah aku. Dia jaga harta aku. Isteriku. Dia jaga kain baju aku. Dia serika baju aku. Dia lipat baju aku. Dia basuh baju aku. Dia masak makanan untuk aku. Tidur sebelah aku. Katalah itu kan. Sorry. Saya punya bahasa kacau sikit. Isteriku. Tak payah orang tanya. Memang sentiasa isbat. Itulah isbat namanya. Tapi kita ada tak dengan isteri kita isbat macam tu? Orang tanya baru, sayang nak isteri? Sayang. Orang buat lari kalau, bini aku tau. Kalau orang usik, kau tengok apa bini aku sampai macam tu? Tampar lagi. Ada insiden tertentu baru balik pandang isteri. Isteri tak ada balik kampung macam mana? 2 hari, baru 2 hari. Macam mana? Allah. Tak boleh tidur. Pukul 3 pagi tak boleh hari. Apa saya cerita ni? Pening nak masak nasi apa, pergi kedai pun tak sedap makan saya apa. Isteri aku tak sedap lagi. Contoh. Apa saya nak contoh ni, nak cerita isbat tu. Saya nak cerita isbat tu. Kita ke Allah Ta'ala, kita memang tak nafi dia. Tapi kita tak isbat dia. Bahkan yang isbat, kita isbat ke siapa? Kita isbat ke makhluk. Makan isbat tak ke makhluk? Isbat tak makan? Isbat tak kenyang? Isbat tak sedap? Ada tak isbat tak Allah bagi rezeki? Jawab, elok-elok. Ikhlas jawab. Isbat tak? Tengok ada orang belanja. Allah yang bagi rezeki sebenarnya. Lalu belanja ke orang tu. Ada tak faham macam tu? Tak ada. Tak isbat ke Allah Ta'ala maksudnya. Tambah pula. Orang tu, terima kasihlah belanja saya makan ya. Terima kasihlah. Perasaan thankful tu kat siapa? Kat orang tu. Sepatutnya soalan. Who is the person that fulfill all our needs tu? Siapa? Allah. Bukan orang tu. Orang tu laluan je. Tapi kita punya expression kita,
thankful tu, thank you. Kita rasa you tu, thank to you. You tu siapa? Orang yang belanja tu. Sepatutnya, thank to you. Sebut you. Tapi you tu siapa? Allah. Oh betul. Tu istilah isbat ke orang Ta'ala tu. Bila kita boleh faham macam tu? Kalau faham la ilaha illallah ni. Tak faham tak boleh jadi. Dia bukan boleh buat-buat. Dia faham boleh bukan boleh buat-buat tu. Kita saya sebut pasal itulah kena belajar bab ketuhanan ni. La ilaha illallah punya saluran bagi faham betul. Kalau faham betul-betul, saya buat misalnya, ada benda yang kita faham betul-betul. Kita kata thank you tu, kita bukan rasa thank you orang yang cakap tu. Kita akan rasa thank you siapa yang mengantar. Contoh, postman hantar surat. Terima kasih tak postman? Pin. Kita pun keluar rumah, ambil surat. Terima kasih tak kat postman? Tengok daripada siapa tu? Bank Islam macam mana? Wah, Bank Islam ni. Tunggu surat ni. Contoh kan. Tengok dapat cek ke apa ke. Contoh. Tahu tak? Tengok pengirim siapa? Ataupun ni, titit, sign. Kita tengok alamat pengirim. Yang tu lah ada alamat pengirim selalu kan. Nombor IC, cek. Dia pun tekan. Titit. Lah ni semua macam tu je. Tekan. Okey, baik. Terima kasih. Ambil surat. Tengok belakang. Daripada siapa? Contoh. Kan kita dah tahu siapa kan. Thank you dekat postman. Tapi perasaan macam mana? Dia hantar. Postman ni lalu surat je. Sepatutnya macam itulah isbat kita ke Allah Ta'ala. Makhluk ni kita punya faham kalau makhluk tak memiliki ketuhanan. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk bukan memberi. Makhluk bukan beri manfaat. Makhluk bukan bagi mudarat. Makhluk tak beri apa-apa pun. Makhluk ialah tetap makhluk. Makhluk takkan ada pun. Makhluk asal tak ada. Ni ada. Jangan duk sampai jatuh hati ke makhluk. Makhluk adalah tetap kedudukan makhluk. Dia ialah makhluk. Walaupun thank you untuk depan makhluk. Tapi you tu. Orang faham you tu kat dia. Kita punya maksud you tu Allah Ta'ala. Yang ni bila kita faham ni. Bila kita faham la ilaha illallah ni. Memang kena mengaji. Dengar. Dah mengaji pun tak faham-faham lagi. Pula tu faham masa mengaji je. Lepas tu lagi lupa balik. Dengar. Inilah perkara yang paling tak digemari oleh iblis dan syaitan. Dan cucu cicit dia. Dan keturunan dia dan tentera dia. Dia akan lawan kita sehabis-habisnya. Supaya kita jangan isbatkan ke Allah Ta'ala. Betul? Walaupun duk sujud, tak isbat ke Allah Ta'ala. Walaupun duk makan, tak isbat ke Allah Ta'ala. Dengar, walaupun puasa, tak isbat ke Allah Ta'ala. Walaupun sedekah, tak isbat ke Allah Ta'ala. Walaupun duk pergi haji, umrah, tak isbat ke Allah Ta'ala. Walaupun sebut la ilaha illallah, kau tak isbatkan ke Allah Ta'ala. Kita memang tak nafi Allah Ta'ala. Tapi kita tak isbat Allah Ta'ala. Itu masalah dia. Dengar, sekali lalu contoh. Buat nak umrah. Contoh. Tak buat punya pasal. Berapa kali buat umrah? Sekali pergi tu boleh berapa kali? 10 kali boleh tak? Contoh. Saya boleh dan 10 kali. 10 kali kau boleh buat? Masya Allah. Contoh kan. Pergi duduk Mekah tu 8 hari, 6 hari je contoh. Tapi boleh buat 10 kali umrah. Masya Allah. 1 kali, 2 kali. Contoh kan. 1 hari 2 kali umrah ni buat. Wow. Power ni. Rasa tak kita buat umrah? Isbatkan tak Allah yang bagi kederat dan limpah kurnia dia menyebabkan aku boleh buat? Tak isbatkan Allah Ta'ala. Belum faham la ilaha illallah lagi. Kau tak isbatkan Allah Ta'ala. Rasa tak aku buat umrah? Orang puji pula, kau boleh buat 10. Aku nak buat 3 pun dah bengkak kaki. Melecok kaki. Jalan terjengkit-jengkit ni sampai balik 2 bulan. Urut tak sihat lagi. Boleh buat 10 kali. No? Masya Allah. Kembang nak bengkok. Engkau belum faham lagi. Engkau belum isbat lagi ke Allah Ta'ala. Engkau belum nafi lagi uluhiyah tu daripada engkau. Jangan kata uluhiyah daripada hal lain. Uluhiyah daripada engkau tu kau belum nafi lagi. Kau duk isbat lagi kat engkau tu something at you.
Sepatutnya mesti something, bukan something, all the things is to Allah Ta'ala, it's at Allah Ta'ala. Nothing is at us, nothing are, kan? Nothing are at us, nothing is at us. Bolehlah berbual orang putih tu, nanti kita tanya grammar lain lah. Tak ada apa pun untuk kita ni. Isbatkan semua Allah Ta'ala. Makhluk takkan ada uluhiyah. Uluhiyah ni bukan saja buat sembah. Tak ada apa-apa. Zat kita pun Tuhan yang bagi jadi. Sifat kita pun dia bagi jadi. Kederat kita boleh ada pun dia bagi. Kita milik duit, harta benda, apa-apa, anak, isteri, apa, kuasa, perintah, apa, pentadbiran, semua dia punya, milik dia. Kita mati semua balik kat dia. Sebelum kita punya pun Allah Ta'ala punya. Ataupun orang sebelum ni. Lepas tu dapat kat kita. Kereta pun kalau kita beli second hand, dulu orang lain punya. Sekarang kita punya. Mati punya lah. Esok buruk kita jual, orang lain pula beli. Bila yang kita punya? Mana ada pemilik sementara saja. Siapa pemilik hakiki? Illallah. Baru isbatkan Allah Ta'ala. Walaupun duduk di tangan, illallah. Isbatkan Allah saja uluhiyah. Oh betul. Tanam dalam kepala tu. Bagi faham betul-betul. Itu yang saya punya nada ni jegah ni. Sorry lah kan. Kalau tuan-tuan rasa awak tinggi sangat timing ustaz ni. Tak tahulah. Macam tu lah. Saya terima pelajaran pun macam tu. Tak? Kalau saya cerita macam ni. Uluhiyah ni hanya pada Allah Ta'ala je. Boleh je. Pasal saya ngaji ada tok guru macam tu kan. Tak ada jegah pun. Tapi masuk sayu je di dalam. Tajam dia bagi. Lembut je dia bagi. Itu syirik namanya. Slow je tuan. Tu dia masuk dalam hati. Tu dia terbakaknya hati aku. Syirik lagi. Ya astagfirullah. Syirik. Inilah syirik yang tak disedari ni. Kita rasa kita ahli tauhid. Padahal kita isbatkan kat kita. Tu saya tanya umrah ni. Dengar. Sedekah. Buat duit dalam tabung. Rasa tak duit aku? Rasa tak aku sedekah? Memanglah rasa aku sedekah. Takkan rasa aku tak sedekah kot. Nanti lagi cepat sangat tu dia pergi tu kan. Dia orang kata bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Apa makna? Ni lah makna nak cerita ni. Bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tangan kanan ada otak ke? Tangan kiri ada otak ke? Ke tangan kanan, otak kanan, tangan kiri, otak kiri? Kepala otak kau? Siapa dia ajar macam tu? Tanya cikgu yang faham dalam bab otak kanan, otak kiri ni. Tangan kanan pun tangan kita, tangan kiri pun tangan kita. Otak satu je kat kita lah. Bahasa otak tu satu lah. Walaupun ada otak kanan, otak kiri. Sebelah benda tu. Kan? Tak ada pula tangan kanan beri, tangan kanan, kiri tak tahu. Apa maksud? Bukan bagi ni bela je buat tak tahu. Bukan macam tu. Buat tak tahu pun. Rasa tak duit sendiri keluar. Sedih tak duit buat keluar tu. Kalau 50 tak apalah. Bagi 500 tengok. Sedih tak? Bagi 5,000 tengok. Sayur tak keluar. Boleh faham? Beli handset 5,000 ada rasa apa-apa tak? Tak ada rasa apa-apa. Tapi sedekah 5,000 bagi rasa apa-apa tak? Bukan rasa apa? Pengsan. 5,000. Contohlah kan. Okey, rasa tak aku bagi? Kau tak isbatkan Allah Ta'ala. Patutnya macam mana? Aku ni macam postman je. Duit pun Allah Ta'ala yang bagi kat aku. Ni aku pemegang amanah. Memang salah satu sebahagian tempat yang aku kena belanja. Tempat ni. Bubuh 5,000. Bukan hak aku. Hak Allah. Baru isbatkan Allah Ta'ala. Tak isbatkan kita. Aku ni apa? Macam postman tadi. Dia tengok surat yang dia kena hantar. Dia ambil. Lepas tu, pergi semua orang. Pin. Hantar. Macam, dia rasa tak dia yang hantar. Dia tu postman aja. Postman. We are only a postman only. Bunyi Melayu sikit. Postman. Okey, yang tu saya tunjuk dalam bab sedekah. Puasa. Rasa tak aku puasa? Takkanlah tak rasa aku puasa. Bodoh sangat lah. Tapi isbat tak Allah yang bagi kita kederat boleh puasa walaupun tak makan sehari. Kadang-kadang pagi tak bersarapan. Pukul 8 dah hunyi perut tak? Mendidih tak? Sarapan. Pukul 12 tak makan pula. Berapa kali kita cover tu? Sarapan pagi, makan pukul 10, pukul 12. Sambil itu teguk ayam sambil itu makan biskut. Makan kuih. Sambil itu cap sikit. Cap sini, kacang lah apa balang lah. Macam tak berhenti menyuat. Tapi daripada pagi, daripada fajar sampai terbenam matahari, ada tak kederat puasa? Rasa tak kederat puasa tu kat kita?
Rasa tak kederat tu kat puasa, ikhlas jawab. Tak payahlah mohon-mohon. Rasa tak? Belum tauhid lagi. Ya, belum tauhid lagi. Bila tauhid? Jawab. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya aku puasa melainkan Allah Ta'ala bagi. Aku ni kalau ikut makan ni, tak adalah. Sorry lah. Nak puasa sunat pun susah. Tapi main bulan Ramadan boleh puasa. Boleh pula buat kerja seharian macam mana biasa. Bahkan rasa lagi kuat pula pasal tak makan. Alhamdulillah. Bukan seronok kat aku. Rasa Allah yang bagi kat aku. La haula wala quwwata illa billah. Puasa. Semayang pula. Rasa tak aku semayang. Rasa tak sujud. Rasa tak boleh buat tarawih 20 rakaat. Contoh. Boleh tak baca Quran satu juzuk? Hebat tak aku? Kita tak rasa begah. Tapi rasa tak baca Quran tu. Soal, isbat tak Allah yang bagi kederat aku baca Quran? Tak isbat? Tak ada. Tak tauhid lagi. Nampak? Saya nak tunjuk. Itu yang kita ada 4 angle tu. Okey. Kita semayang. Kita duk rasa dengan nyawa yang ada kat aku, kederat ada kat aku, akal aku, diri aku semayang. Memanglah kan kita Allah Ta'ala bagi perasaan itu. Tauhid lagi. Tak isbat Allah Ta'ala apa? Aku ni, batang tubuh aku ni, Allah yang bagi jadi aku. Dengan sebab tu aku ada. Aku ni asal tak ada. Allah yang bagi jadi zat aku ni. Boleh semayang, ada kederat, atau boleh buat perbuatan. Boleh pula dengan sebab ni, jadi imam, orang bagi gaji pula, contoh kan, dia satu tu. Asal zat, sifat, afal dan juga pemilikan tu. Contoh, macam mana? Semua tu balik ke siapa? Isbatkan ke siapa? Illallah. Melainkan Allah saja memiliki uluhiyah dalam bab zat, sifat, afal dan dalam bab pemilikan. Itulah maksud isbat Allah Ta'ala. Kita punya masalah sekarang, cuba nilai sikit dengan apa saya sebut tu. Apa masalah kita? Kita bukan tak mengaku, tak faham Allah tu ilah. Tapi tak cukup faham. Dan kita memang tak nafikan Allah Ta'ala. Tapi kita tak isbat dengan Allah Ta'ala. Tapi yang cuba perasan dengan elok-elok kat diri kita banyak isbatkan apa? Makhluk. Dengar? Mengisbatkan makhluk, tak isbatkan Allah Ta'ala. Tauhid ke syirik? Syirik. Kadang-kadang syirik bab zat. Kadang-kadang syirik bab sifat. Kadang-kadang syirik bab af'al. Kadang-kadang syirik dalam bab milik. Syirik. Inilah ulama-ulama syarah kat kita. Bersihkan syirik tu. Yang Quran sebut macam mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Lagi apa? Tak cukup tu. Amal soleh je tak cukup. Lagi? Sambung. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang betul-betul nak berjumpa Allah Ta'ala? Siapa nak betul-betul jumpa Allah Ta'ala? Katakan nak. Put hands up. Kau tu kan tak nak kot kan? Who want to really meet with our God? With Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Who really want? Put your hands up. Hands up please. Wow. Apa syarat? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Sebelum tu, bila yang kita akan meet dengan Allah Ta'ala, bertemu Allah Ta'ala ni bila? Akhirat satu hal. Soal, di dunia kena tak bertemu Allah Ta'ala? Tuan-tuan dah bertemu belum? Duk hayal tak isbat kat dia tu tak bertemu. La ilaha illallah tu bertemu. Dah kat Allah Ta'ala tu. Nabi tak faham. Tu yang tak bertemu Allah Ta'ala sampai sudah tu. Ada yang kata dia dah bertemu. Dan dah bertemu menyatu. Sampai tak payah semayang. Itu kepala otak kau. Saya tak boleh. Saya tak ada bahasa lembut saya nak sebut tu. Dia jadilah taik yang saya sebut awal-awal tadi. Dia jadi taik. Kulit tak ada. Isi je. Saya sebut lain pula. Kalau kotor sangat. Mencarut orang kata kan. Tuan-tuan fikirlah elok apa benda. Ada. Dia ada tapi tak ada kulit. Tuan-tuan pergi jawab tu. Tu sembang makan lagi boleh. Yang tu tak mahu sebut dalam majlis. Tu malu sebut. Tuan-tuan boleh agak kot benda. Malu lah nak sebut lah tu. Tak payah sebut ni. Malu. Cukup. Saya nak sebut apa ni? Hati yang tak dapat tauhid tu siapa?
Pasal kita tak isbat ke Allah Ta'ala. Kita dah isbat ke makhluk. Yang ni lah istilahnya. Belum faham makna la ilaha illallah nafi isbat tu. Jadi kita nak bicara dalam nafi isbat ni, dia punya topik dia tak mana? Uluhiyah. Makhluk tak ada uluhiyah. Allah saja ada uluhiyah. Pasal Allah ilah, tentulah dia uluhiyah. Bersifat ketuhanan. Makhluk takkan ada uluhiyah sama sekali. Tak ada uluhiyah dalam sudut mana? Empat angle ni. Zat, sifat, af'al dan pemilikan. Takkan ada. Jadi apa takkan ada tu? Memang kita kata takkan ada. Tapi nak isbatkan hati tu. Isbat ke Allah Ta'ala. Jangan isbatkan ke makhluk sama sekali. Makhluk ni kena letakkan martabat makhluk yang kita kena buat sabab melalui makhluk. Lapar tak? Makan. Bukan lapar dia berdoa, ya Allah kenyangkan aku tak nak makan nasi ni. Aku nak jadi macam malaikat. Aku tak nak makan tapi kau boleh bagi kenyang. Kau kuasa segala-galanya ya Allah. Kenyangkanlah aku tanpa makanan. Aku nak jadi malaikat. Minta boleh tak? Kau menangis mata darah kau tak dapat. Lapar apa kaedah? Makan. Macam mana pun dianjurkan berlapar. Dan bila dapat makan macam mana? Isbatkan Allah Ta'ala, jangan isbatkan ke makanan tu. Makanan tu isbatkanlah makanan tu ialah makanan. Makanan ialah makanan ialah makhluk. Makhluk tak ada sifat ketuhanan. Yang bagi aku rezeki ni Allah, yang bagi makan aku ni Allah. Dia yang at'amani wa saqani. Dia yang at'amana wa saqana, bagi makan aku, bagi minum aku. Fa iza huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Dia yang bagi makan aku, bagi minum aku. Allah Ta'ala ni at'amahum min ju'. Dia yang bagi makan semua manusia, makhluk ni daripada sifat lapar. Siapa yang tumbuhkan pokok untuk bagi makanan kita? Siapa? Siapa yang tumbuhkan pokok padi, pokok gandum untuk jadi makanan untuk kita? Siapa? Siapakah turun hujan dengan sebab tu pokok tu tumbuh? Siapa? Siapa yang menyediakan tanah untuk tanah tu ada fertilizer yang menyebabkan bobi bahasa kita dah. Ada minerals yang dia tanah, pokok ni perlukan untuk pembesaran ni dan menghasilkan apa yang sepatutnya dihasil. Siapa? Lepas tu siapa pula yang pergi tuai? Siapa pula yang pergi proses? Siapa pula yang bawa sampai kat kita? Siapa? Semua tu hakikinya Allah Ta'ala. Pasal isbatkan Allah Ta'ala. Makhluk ni semua makhluk. Makhluk ialah makhluk. Jangan letakkan, isbatkan sifat ketuhanan pada makhluk sama sekali. La ilaha illa ilaha la uluhiyata amma siwahu. Takkan ada uluhiyah daripada selain Allah Ta'ala. Isbatkan illallah, maksud isbatul wahdaniyatil uluhiyah lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala sajalah sifat uluhiyah ni. Tu isbat, nafi, isbat. Nak ajar apa? Nak isbat ke Allah Ta'ala tu masalah kita. Dan betul juga nafi. Dua-dua kena buat. Pasal bila kita tak nafi, nanti kita isbat ke makhluk. Bila kita dah isbat ke makhluk, memang akan Allah Ta'ala ni kita cuma tak nafi dengan mulut kan. Tapi perasaan kita Allah Ta'ala ni macam dah ternafi. Satu saya ngaji ada tukang tanya macam ni, hidup tak? Rasa tak Allah Ta'ala lagi hidup? Alamak, soalan maut kena. Ya tak? Tuan-tuan saya tak tahu. Saya kena soalan tu maut. Alamak, siapa rasa tak Allah Ta'ala? Memang kita tak rasa bahawa Allah yang huwal hayyul qayyum, dia saja hidup. Aku ni, dia bagi hidup. Alamak. Aku tak rasa dia bagi hidup aku. Aku dah rasa aku hidup. Kita tak isbat kat dia, pasal isbat kat kita. Saya nak syarah lain tu panjang. Yang tu yang kita nak faham dalam isbat ni. Boleh? Faham? Saya sebut terang tu. Okey, kita baca tertib kitab sikit. Saya baca lagi. Saya tak payah hurai tentang faham. InsyaAllah boleh faham. Tak faham juga, kau buta jawi kot. Tengok. Ya. Uluhiyah dan wahdaniyah. Pandang daripada zat siapa yang nak dirujuk pada uluhiyah dan wahdaniyah sama. Cuma atas kita bicara ni atas nama nafi isbat. Atas nama istilahnya uluhiyah.
wahdaniyah pun memang kita nak isbatkan Allah Ta'ala tak? Cuma bila sebut kata wahdaniyah tu, nak wahdaniyahkan apa ke Allah Ta'ala? Itu. Nah, istilahnya nak mengasakan Allah Ta'ala. Nak mengasakan apa? Mengasakan uluhiyah. Itu yang isbatkan wahdaniyah. Wa isbatul wahdaniyati ay isbatul wahdaniyati al-uluhiyati. Yang tu kot boleh bahasa itu. Mengisbatkan wahdaniyah yang nisbahkan pada uluhiyah pada Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, mengisbatkan keasaan pada Allah Ta'ala. Asa mana? Asa bab ketuhanan. Ini isbatul uluhiyah, isbatul wahdaniyah, tang mana? Tang uluhiyatan. Kita baca dengan tamyiz tu senang lagi. Mengisbatkan uluhiyah pada nisbah ketuhanan tu. Wahdaniyah ketuhanan. Cuma bila kata Allah wahdaniyah bab ketuhanan, ketuhanan pada angle mana? Zat, sifat, af'al, milik. Okey. Lagi. Kalimat tu tamah. Okey. Antara makna nama-nama la ilaha illallah tu ya, kalimat tu tamah. Kita selalu dengar dalam doa dakwati tamah kan. Memang antara nama-nama kalimah la ilaha illallah ni banyak. Yang kita dah jumpa dulu kan awal-awal, kalimatul husna, urwatil wuthqa, kalimatul istiqamah, kalimatul tauhid, kalimatul tayyibah, kalimatul syahadah. Kan nama dia banyak kan? Kalimatul haqqa. Ya, semua balik ke la ilaha illallah. Kalau ikut dengan mafhum mukhalafah tu pun dah boleh faham dah. Cuma bab ketuhanan ni bila tak sebut mafhum mukhalafah tu, orang faham mantuk je, takut macam tu. Kalau atas soalan macam tu kan. Satu, kita belajar sifat 20 ni kan. Belajar sifat 20 je ke belajar mustahilnya? Belajar tak mustahilnya? Kalau ikut mafhum dia, mestilah Allah wujud, mustahil Adam. Tak payah sebut dalam mustahil tu. Sebut tak? Sebut ke tak sebut? Sebut. Dibilang pula tu. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Pasal apa duk bilang-bilang tu? Supaya dengan pastinya, yang ni isbat, yang ni nafi, yang ni isbat, yang ni nafi. Rasul pun sama. Sidik, amanah, tabligh, fatanah kan. Atau nama ni mantuk, ni mafhum dia kan. Tapi macam mana? Yang mantuk, yang mafhum, sebut. Sidik, mustahil kazib, amanah, mustahil khianat, tabligh, mustahil kitman, fatanah, mustahil baladah. Sebut. Tu supaya yang mana yang mafhum dia tu, izharkan dia bukan hanya sekadar orang cerdik boleh faham. Ni pasal dah zohir ni, hak bodoh boleh faham. Duk tak faham lagi. Tentu tentang beberapa ayat sendiri. Lagi dia orang marah saya, ustaz ni kira membodohkan orang aja. Tapi nak kata apa kan? Saya punya bahasa ni lajak ni, saya duk belajar lah ni kan. Saya pun sebenarnya bukan sangat pun, tapi saya tak tahulah kot doa guru-guru. Memang guru pun tawajuh kat kita sekarang. Dia pun banyak doa untuk kita. Kita banyak jumpa dia, kita minta nasihat dia, apakah doa karu minta kan. Apakah bahu doa apa? Khasiga, urdu lagi kan. Apakah khasiga doa karu. Mere nama Ahmad, apakah khasiga doa karu. Apa dia? Nama saya Ahmad, tolong khas doa untuk saya. Khas tidak. Bunyi urdu sedap lagi lah. Tolong doa untuk saya. Saya apa? Ahmad, meri daif, bahut daif. Qalb ka daif. Qalbi batin ka daif है. आपका फजीलत दुआ करो इंशाअल्लाह tabarukan. Al-Mu'assir hakiki Allah Subhanahu Wa Taala. Dia urdu ni dekat Arab tu dia boleh macam tu. Saya kalau tak bukan kerti mana urdu.
Tapi bahasa Arab tu. Bantu sikit untuk faham Urdu tu. Betul reka-reka bila betul salah tu punya pasal. Apa cerita ni? Okey, saya jawab soalan tu. Tang kata, bukan kita biarkan saja mafhum tu begitu. Bahkan disebut mafhum. Pasal bab akidah ni, kerana kalau hanya menyebutkan apa mantuk dia, dikhawatiri, mafhum tu tidak boleh dipaham. Satu dibilangkan, setiap yang wajib pun, walaupun lawan dia itu mustahil, lawan tu disebut. Yang tu kot. Okey. Lagi? Soalan? Ya. Ayat apa? Oh, fahamkan dan yarju tu. Oh, dari segi kata ulama, ya. Soalan tanya, kalau kita tak ada perasaan macam tu, maksudnya, kita tak isbat ke orang Ta'ala. Macam tu kan? Kita diisbat ke aku ni dah semayang. Atas istilah ulama sufi. Ulama yang arif dalam bab ketuhanan. Kata dia apa? Masih syirik. Syirik ni lah dipanggil syirik khafi. Orang kalau beramal nak pahala, agak-agak dapat pahala tak? Kalau tanya gini kot, sahaja soalan tu. Orang yang kalau beramal kerana makhluk, okey ke KO? Jawab yang tu dulu. Beramal untuk siapa? Okey. Kalau beramal untuk syurga, beramal makhluk ke beramal untuk Allah? Beramal untuk dapat syurga. Beramal untuk pahala, beramal untuk syurga, beramal untuk bebas api neraka. Beramal untuk makhluk ke beramal untuk Allah Ta'ala? Makhluk. Soal, syirik lagi tak? Syirik lagi. Kita belajar ni, kita tak nak tu. Bukan tak nak syurga, bukan. Dengan elok, jangan silap faham. Maksudnya kita diajar oleh tutup guru kita nak dapatkan kemuncak tauhid. Letaklah atas gunung. Tauhid tu, macam tu kan. Alik himmataka fawqal jabal. Letakkan di atas gunung. Letak atas. Tak dapat atas pun sikit dapat. Nak dapat syurga, dapat pahala memang dapat. Tak payah fikir. Tak payah fikir. Yang tak dapat siapa? Tak dapat ke Allah tu. Isbat ke Allah tu lah paling susah. Dan isbat ke Allah tu lah iblis dia nak kacau kita. Kalau isbat ke pahala, isbat ke syurga, ni lama dah. Tambah isbat ke gaji, isbat ke pujian orang, isbat ke aku lagi lah. Jadi atas kata tu masih syirik lagi. Ya. Dan tu saya soal macam tu. Kalau memang ada ulama kita yang mengatakan, kalau sekurang-kurang ikhlas ni, kita beramal kerana nak syurga. Beramal kerana nak pahala. Beramal kerana nak bebas pada api neraka. Masih dalam nau ikhlas. Tapi low standard. Tuan-tuan kalau nak beli kereta, beli Proton ke, Toyota ke, beli BMW. Okey, pandai lah tu. Nak high class ke low class? Ada tak orang, kalau saya tanya kereta macam tu, saya nak Proton, kancil pun jadilah. Ada tak? Hemah kena bawa tinggi, BMW. Walaupun dapat pakai basikal buruk je pun. Okey, cukup kot bandingan bahasa macam tu tak? Jadi atas kata, ulama-ulama yang memang pakar ni dalam bab akidah ni, dia kata syirik. Itulah syirik yang kebanyakan ulama kita duk syarah. Syirik-syirik yang kalau dalam hadis Nabi pun sebut, kata dia, ittaqi sab'a mubiqat. Kamu jagalah, berjaga-jagalah dengan 7 benda yang boleh merosakkan kamu. Pertama tak apa dia? Asyirku billah. Syirik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita faham syirik, apa dia? Menduakan Tuhan. Kita faham mendua tu tempat tokong je. Yang tu dah faham lama dah. Yang tu tak payah sembang. Yang tu bukan maksud, sebahagian ulama kita kata, yang tu bukan maksud asyirku billah. Pasal maksud syirik yang khas macam ni, dia syirik yang ada pada orang Islam. Bukan syirik yang pada orang kafir tu. Luqmanul Hakim, dia nasihat anak dia. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman nasihat pada anak dia. Dia kata apa? La tusyrik billah. Janganlah kamu syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik mana ni? Syirik sembah tokong ke? Syirik yang saya syarah ni? Syirik yang kita duk mengaji ni? Syirik inilah.
Yang kita sebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku muslim ni, tak ada syirik sama sekali kepada Allah Taala. Syirik apa yang kita tak nak ni? Syirik mana? Syirik ni. Syirik bab zat, sifat, afal dan pemilikan ni. Syirik bab uluhiyah, letak ke makhluk ni, hatta ke aku. Satu, aku semayang dengan daya upaya Allah Taala beri. Aku mengajar dengan daya upaya Allah Taala beri. Aku mengaji faham, daya upaya Allah Taala beri. Kefahaman Allah Taala beri. Aku ni buat ikhtiar je. Ikhtiar kena sabit kita, memang kita bahasanya ikhtiar. Dapat tu, la ilaha illallah hadza min fadli rabbi. Semua ni limpah kurnia Allah Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan syahadah, asyhadu ke Allah Taala. Terang jelas Allah Taala. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah Taala. Mata tak nampak. Tapi syahadah terang-terang ke Allah Taala. Sebab asyhadu kalimatu syahadah. Allah uluhiyah. Makhluk tak ada uluhiyah. Jadi atas soalan ada syirik lagi ke? Boleh jawab sendiri. Saya tak payah jawab pun tak apa. Betul kan? Belum lagi ikhlas saja. Satu kalau qul huwallahu ahad. Surah apa? Apa ikhlas? Tauhid ke Allah Taala, zat, sifat, afal dan milik. Tak ada syirik langsung kepada makhluk ni, diisbatkan ketuhanan pada, isbatkan uluhiyah pada makhluk, tak ada sama sekali. Barulah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Siapa Allah samad? Allah uluhiyah. Allah saja uluhiyah. Isbatkan uluhiyah wahdaniyah ke Allah Taala. Makhluk la ilaha ay la uluhiyata amma siwahu. Okey. Jadi, atas nak baca tu, baca matan. Kedak nanti kena ulang balik. Lalu kak, walaupun kita dah lajak masa sikit ni. Baik, kata dia, yang dinafikan. Maka yang dinafikan dengan la ilah itu. Ya. Bukan nafi Tuhan tau. Nafi apa? Tiap-tiap satu daripada hakikat ketuhanan. Tu uluhiyah. Boleh? Ketuhanan yang mana ni? Yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa tu? Makhluk, bahasa lain. Itu yang isbat atau isbalah. Nafyul uluhiyati amma siwahu. Itulah maksud nafi tu. Nafi ilah tu bukan nafi Tuhan. Tapi nafi uluhiyati amma siwahu. Okey, itu. Lagi? Dan yang diisbatkan dengan illallah daripada demikian, apa dia? Demikian hakikat itu yang diisbat apa? Ialah Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan yang asa lagi tunggal. Itu nak mengukuhkan makna asa itu kan. Satu-satunya dia saja, iaitu Allah. Jadi nak isbatkan Allah tu, Allah apa? Allah saja bersifat hakikat ketuhanan tadi. Apa dia? Yang bersifat dengan uluhiyah tu. Maksudnya yang bersifat uluhiyah, isbatkan keasaan, tauhidkan hanya pada Allah Ta'ala. Cuma saya dah hurai sekali lalu, hanya pada Allah Ta'ala tu sudut mana? Zat, sifat, af'al dan pemilikan. Pemilikan. Duit ada tak kat tangan? Duit ada tak kat tangan? Milik siapa? Kita pemegang amanah. Milik hakiki siapa? Allah. Siap. Sampai faham macam tu. Aku ni bukan milik. Aku ni, kita hamba tak? Betul? Tuan hamba faham tak? Hamba. Ada tuan hamba tak? Kalau kita beli hamba, tu hamba kan? Hamba boleh dijual beli kan? Kalau hamba tu ada duit, duit siapa tu? Duit tuan. Dan kalau tuan pun bagi duit kat hamba tu, apa tujuan tuan bagi kat hamba duit tu? Jawab. Supaya hamba tu gunakan pada tempat yang tuan suruh. Okey, kita hamba Allah Ta'ala. Ada duit tak? Buat apa duit tu? Duit kita ke? Jawab. Disuruh kita belanja apa tempat di mana yang Allah suruh. Tak rasa duit aku, lu rasa yang ni amanah ni.
lagi belanjakan dia, lagi senang hati. Pasal apa? Tak ada beban di tangan apa yang disuruh belanja. Kita tak ada lagi perasaan tu. Belum ada. Tuan-tuan dah ada, tuan-tuan wali tak apa. Tutup guru kita ajar macam tu. Hui. Ya, untuk. Okey. Itu contoh nak syarahkan pemilikan tu. Baik, dan didatangkan dengan mengisbatkan itu dengan lafaz illa kerana. Okey, yang ni dia sebut illa ni menyimpankan. Yang tu sambung. Didatangkan dengan mengisbat itu dengan lafaz illa. Dia nak bahas illa tu. Kenapa uslub la ilaha illa? Kenapa ada nafi isbat dengan istisnaiyah tu? Yang tu belajar lain. Nanti. Belajar style pondok macam ni lah. Apa dia? Cotet aja. Tapi faham. Ni kaedah kita mengaji pondok macam ni. Memang ngaji saya ngajar ni, ngajar pondok punya style betul lah. Ada juga pondok kadang-kadang ada tempat yang belajar tu, dia tak belajar macam ni. Belajar apa? Belajar ada juga. Yang tu belajar nak ambil sanad. Belajar dipanggil belajar ada dua cara. Belajar hadis pun ada dua cara, belajar Quran pun ada belajar dua cara, belajar kitab pun ada belajar dua cara. Belajar apa? Belajar dirayah, ada belajar riwayah. Belajar riwayat ni belajar apa? Belajar baca aku dengar dilalu lah. Macam mana belajar hadis, baca Bukhari seminggu tamat tuan. Bukhari khatam seminggu. Belajar apa nama dia? Riwayah. Ambil Quran, ambil sanad syahadah, sehari 30 juzuk. Belajar apa? Belajar apa? Riwayah. Ni kita belajar macam ni, belajar apa? Dirayah. Apa dirayah ni? Belajar dengan ambil faham. Walaupun sutil. Apa dia kita belajar ni? Nafi isbat. Nafi apa? Nafi uluhiyah amma siwahu, daripada makhluk. Isbat apa? Isbatkan Allah saja bersifat uluhiyah. Siap. Tak faham lain tak faham. Tu pun ambil, tu pun dah besar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.